Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Fala ta'taduha, kata Nabi SAW dalam hadis tu. Fala ta'taduha dengan maksud apa? Jangan melampau batasan-batasan. Don't cross the line. Do not cross the border. Jangan langkah batasan, jangan langkah border sempadan ni. Iaitu jangan menambahkan di dalamnya perkara-perkara yang tidak disuruh oleh syarak, atau jangan melewatinya, tetapi hendaklah berhenti di sempadan batasannya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Allah kata, bukan Allah kata jangan berzina. Allah kata apa? Jangan menghampiri zina. Maksud dia apa? Itu belum sampai kepada had. Yang haram tu apa dia? Zina. Allah kata apa? Jangan hampir. Maksud dia apa? Benda-benda yang boleh spark kepada zina pun Allah tak bagi dah. Maksud dia apa? Belum sampai kepada masuk kepada sempadan tu, jauh daripada sempadan tu, Allah dah suruh stop dah. Faham tak ni? Baik. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW juga sebut dalam hadis tu, fala tanhikuha, dan jangan mencerobohinya, iaitu jangan engkau menjatuhkan diri ke dalamnya, dan jangan pula mendekatinya. Kemudian kata Nabi SAW yang terakhir, wasakata an asya'a, Allah berdiam diri daripada sesuatu perkara, yakni tidak menentukan hukum atas sesuatu perkara itu dengan maksud Allah tidak menentukan atau mendatangkan hukum bagi sesuatu perkara sama ada dengan hukum haram ataupun wajib. Maka dari segi syarak, perkara-perkara ini adalah harus pada asalnya. Jadi kalau kita berjumpa satu benda yang tidak ditentukan hukum, yang ni haram ke, yang ni harus ke, yang ni makruh ke, yang ni wajib ke, maka benda tu jadi harus. Maksud harus tu apa? Buat boleh, tak buat pun tak apa. Mana? Buat pun tak berdosa, tinggal pun tak ada masalah apa-apa. Ini perkara yang diharuskan. Baik, tuan-tuan, kita masuk kepada perbincangan hadis. Yang pertama, wajib memelihara perintah-perintah fardu dan wajib. Apa maksud perintah fardu? Perintah fardu adalah barang apa yang telah difardukan oleh Allah ke atas hamba-hambanya, dan memerintahkan kepada mereka agar melazimkan diri melaksanakannya, seperti solat, zakat, puasa dan haji. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa setiap yang diwajibkan dengan dalil syar'i daripada Al-Quran dan As-Sunnah atau Ijma' atau lain-lain dalil syarak, maka dia adalah fardu. Bila sebut fardu, wajib buat, tak boleh tinggal. Kalau tinggal, berdosa. Selihat saya. Kalau buat, dapat pahala. Nah, pada mazhab Syafi'i, fardu dan wajib adalah satu perkara yang sama. Kalau sebut fardu, wajib, sama pada mazhab Syafi'i. Tapi pada mazhab Imam Hanafi, fardu dengan wajib ni berbeza. Kita mazhab Syafi'i ada 5 hukum taklifi je panggil. Hukum taklifi ni apa? Hukum yang tertimpa. Kepada siapa? Kepada mukallaf. Mukallaf ni apa syarat dia? 3 syarat dia. Islam, baligh, berakal. 3 syarat. Kalau kita semua ni Islam, baligh, berakal, maka kita disebut sebagai mukallaf. Mukallaf. Bila sebut mukallaf, hukum taklifi timpa atas dia. Apa hukum taklifi ni? 5 mazhab Syafi'i. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Buat pilah apa pun boleh jadi. Buat pilah apa pun, dia mesti salah satu daripada 5 hukum ni. Makan tadi boleh jadi wajib, makan tadi boleh jadi sunat, makan tadi boleh jadi haram, makan boleh jadi makruh, makan juga boleh jadi harus. Makan wajib macam mana? Bila sampai ke tahap kalau dia tak makan boleh memudaratkan dia, boleh menyebabkan dia mati, maka wajib dia makan. Dia rasa makan sunat macam mana? Bila dia makan dengan benda-benda sunnah, benda-benda yang disunahkan kepadanya. Berbuka dengan cara sunnah Nabi SAW, maka dapat menyegerakan berbuka puasa, maka dapat pahala sunat tadi.
Haram pula macam mana? Makan babi. Makan daripada barang curi, curi barang makan, haram hukum dia. Demikian makruh, harus sebagainya. Tuan-tuan, apa saya tuan-tuan buat boleh jadi haram. Setiap benda yang kita buat mesti akan berjumpa salah satu hukum ni. Mazhab Syafi'i ada 5 hukum taklifi, tapi pada mazhab Imam Hanafi ada 6 hukum taklifi. Dia membezakan di antara yang fardu dengan yang wajib. Fardu, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Apa beza di antara sunat wajib dengan salli ala Sayyidina Muhammad? Fardu dengan wajib, di mana fardu adalah perkara yang ditentukan oleh dalil qat'i, dalil yang jelas, yang putus, yang tak ada query, tak ada question dah. Seperti semayang, di puasa, zakat, haji, tutup aurat sebagainya. Adapun yang wajib pula adalah perkara yang ditentukan oleh dalil dhanni, seperti apa yang sabit oleh qiyas ataupun khabar wahid. Sebagai contoh, simpan janggut, wajib bagi mereka. Semayang berjemaah untuk orang lelaki-lelaki wajib. Semayang witir wajib. Hari nak sunat semayang. Itu dia ada beza di antara. Yang lain semua sama aja. Adapun wajib ni dia salli ala sayyidina, fardu ni dia terbahagi pada 2 pula. Yang pertama dia panggil fardu aini. Apa fardu aini? Fardu yang tertimpa atas setiap orang yang mukallaf, kita sebut ini. Saya semayang. Wajib semayang, wajib. Bila wajib semayang ni? Bila dia cukup 3 syarat tu. Baligh, berakal, Islam. Anak-anak kita yang belum baligh, Islam dah dia mengucap 2 kalimah syahadah setiap hari dah. Balik-balik beranak-beranak dulu kita dah bisik azan dekat telinga dia apa semua. Salli Muhammad. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad, berakal tak dia? Berakal, pandai baca apa semua. Salli Muhammad. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad, baligh tak lagi? Belum baligh lagi. Belum tertimpa lagi atas dia. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu fahamlah fardu ain ni. Setiap orang kena buat. Yang kedua dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah, nak faham mudah bahasa kita, ada orang buat, aku tak payah, gitu. Kalau orang buat, aku tak payah, macam tu. Tapi cuba tukar sikit konsep tu. Tukar sikit. Apa dia? Biar aku buat, orang lain tak payah. Betul? Pasal kalau kita ramai-ramai satu kampung, ada satu kelompok buat fardu kifayah ni, maka terangkat dosa satu kampung. Kalau satu kampung tak ada siapa pun yang buat fardu kifayah ni, maka satu kampung semua ditimpa dosa. Tiba-tiba ada 5-6 orang dia buat, habis satu kampung 1000 orang semua terangkat dosa. Tapi siapa dapat pahala? Siapa dapat pahala? Tu 5-6 orang tu lah. Besar tak pahala dia? Sangat besar pahala dia. Sebab tu benda-benda yang terkait dengan fardu kifayah biar kita pergi buat. Faham tak? Saya simak. Baik tuan-tuan, yang tu disebut sebagai fardu, dan Nabi pesan dekat kita, jangan mensia-siakannya, jangan mengambil sambil lewat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita kena belajar apa tuan-tuan? Kita kena belajar untuk menjaga yang fardu. Belajar untuk jaga yang fardu. Tuan-tuan, jangan lengah-lengah semayang. Saya terbaca satu kisah, wallahu a'lam tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang dipetik daripada satu kitab yang saya tak ingat kitab tu nama apa. Saya terbaca. Dia cerita macam mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia pergi ziarah adik dia. Adik dia tengah sakit, adik perempuan. Adik perempuan dia duduk dengan mak dia. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dia pergi ziarah, tiba adik dia meninggal. Waktu adik meninggal, dia pun pergi uruslah jenazah adik dia apa semua. Waktu dah simpan tu, tiba-tiba uncang duit dia yang duduk dalam poket dia jatuh dekat dalam liang lahat tu, dia tak perasan. Kemudian dah siap ke bumi apa semua, dia pun keluar balik lah. Waktu dah siap-siap ke bumi, baru dia perasan, duit, uncang duit dia tak tahu, jatuh. Dia kata, confirm dah mesti jatuh dekat dalam ni, sebab dia berasa-berasa tadi jatuh kat dalam. Dia pun suruh semua orang pekat-pekat balik, dan dia pun korek sendiri-sendiri, korek nak cari duit dia tu. Penting lah kot tu yang korek tu. Alah, kalau tak penting mungkin tak cari kot. Macam tuan-tuan lah, iPhone baru beli. Dia pergi korek-korek liang, tentu jatuh kat dalam tu. Perlu cari-cari mana phone, suruh kawan telefon tu, telefon sah, telefon. Tengok bunyi kering, tengok bunyi-bunyi dalam. Sudah.
Faham tak? Tentu ada orang jawab pula kalam. Assalamualaikum. Subhanallah. Dia pun kuat tuan-tuan, saya Ismail. Akhirnya jumpa duit tu. Lepas tu dia teringat, aku nak tengok macam mana keadaan adik aku selepas dia ke bumi. Dia pun kuat sampai jumpa dengan keranda tu. Dia buka papan keranda tu, api naik. Dia duduk keranda tu. Dia cepat-cepat tutup, dia cepat-cepat lari di atas, dia kamu balik, dan dia lari balik ke rumah dalam keadaan ketakutan. Terus sampai di rumah dia, dia tanya mak dia, mak, apa sebenarnya yang berlaku pada adik? Apa yang adik buat sampai aku jumpa api ni daripada dalam keranda dia? Mak dia pun menangis. Mak dia kata apa? Selama aku duduk dengan adik kamu ni, aku tengok dua benda dia buat. Yang pertama, dia suka melengahkan solat. Dia bukan tak solat, dia lengah solat. Yang keduanya, dia kata dia suka mengadu domba. Dia pergi jumpa orang tu, dia cerita orang ni semua.